Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah pada pagi ini kita kembali kepada surah Al-Baqarah, iaitulah pada ayat 120. Ke surat 19, surah Al-Baqarah ayat 120, dari juzuk yang pertama, insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا
ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Dialah Allah yang memperedarkan matahari dan bulan. Dialah Allah yang dengan memperedarkan matahari dan bulan menggilirkan malam dan juga siang. Dialah Allah yang dengan giliran malam dan siang kita pula tahu kiraan waktu dan zaman. Dialah Allah, Tuhan empunya segala bulan, dan dialah Allah, Tuhannya Ramadan. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah yang memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup pada waktu ini, dan beberapa hari lagi, tak sampai beberapa harilah, 2 hari lagi insya-Allah kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan alangkah gembiranya hati yang beriman dengan kedatangan Ramadan, kerana padanya terdapat kemuliaan dari Allah, dan kerana padanya terdapat kelebihan kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kegembiraan yang patut dirasai oleh orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, dengan kemuliaan dan dengan rahmat dari Allah bergembiralah. Dia lebih baik dari apa yang mereka himpunkan. Biarlah orang yang dunia sibuk dengan dunia dia, orang yang harta sibuk dengan harta dia, tapi kita yang beriman kepada Allah akan sibuk mencari rahmat dan anugerah dari Allah sepanjang datangnya Ramadan. Mudah-mudahan Allah taufikkan kita untuk istiqamah dalam majlis kita ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan daya upaya kepada kita untuk senantiasa istiqamah dan berdampingan dengan Al-Quran. InsyaAllah, sebelum saya terlupa, nanti Ramadan kita akan baca banyak sikit lah. Walaupun kelas kita terjemahan tu ataupun tadabbur kita ambil 2 ayat atau 3 ayat, tapi insya-Allah Ramadan kita akan baca banyak, mungkin 1 muka surat. Lepas tu baru kita nak ambil panggil bacaan tu banyak sikit lah. Mudah-mudahan dapatlah kita baca 1 muka surat 1 pagi, walaupun muka surat tu akan kita ulang 2-3 kali. Pasal apa? Mungkin nak habiskan ayat terjemahan dia panjang. Jadi kita tamu bacaan tu jadi banyak insya-Allah lah. Mudah-mudahan. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita baca dari ayat 120 surah Al-Baqarah. Firman Allah Subhanahu wa taala, وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Maksud dia, orang-orang Yahudi
dan orang-orang Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju dan suka kepadamu wahai Muhammad. Setuju dan suka ni makna redha. Jadi Allah Ta'ala kata orang Yahudi dan Nasrani sekali-kali tidak akan redha dengan kamu. Maksud redha itu ialah mereka tidak akan setuju dan tidak akan menepati apa yang kamu nak dengan agama kamu. Yang mana kamu ni fada' talaba ma yurdihim wa yuwafiquhum waqbal ala talabi ridallaha fi du'aihim ila ma ba'athaka Allahu bihi minal haqq. Dia tidak redha dengan apa yang kamu bawa hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Jadi apa yang dia tak redha? Dia tak redha kamu ajak dia untuk masuk agama kamu. Dia tak akan redha sehinggalah kamu yang ikut agama mereka. Jadi Allah Ta'ala ni kata kepada Nabi macam tu supaya apa? Supaya Nabi SAW jangan ikut telunjuk mereka. Bila Nabi nak ajak macam ni, dia minta Nabi buat lagu tu, dia minta Nabi buat semua Allah-Allah. Nabi kerana harapannya, cita-cita Nabi nak mereka beriman, Nabi ikut apa yang mereka nak daripada Nabi. Tapi Allah Ta'ala kata stop, bahasa mudahlah, stop. Jangan kamu cari redha mereka. Dia tidak akan redha kepada kamu sehingga kamu ikut agama mereka. Habis itu macam mana? Wa aqbil, kata Allah dalam tafsir disebut wa aqbil ala talabi ridallah. Sebaliknya kamu carilah redha Allah dalam mendakwahi mereka kepada agama Allah. Boleh faham tak antara dua perkara? Jelas. Sebab tu kadang-kadang kita nak suruh faham pada manusia apa yang Nabi SAW dah lalui ni, dia akan berlaku kepada semua orang, cuma skalanya mungkin berbeza. Apa yang berbeza? Skala dia besar atau kecil. Tapi konsep ataupun tahap ujian terhadap seorang mukmin yang mengajak orang kepada agama Islam, dia tidak akan mendapat redha daripada orang yang bukan Islam. Tuan-tuan rasa kita ajak dia, kita ni selama kita tak ajak dia masuk agama kita, dia okey lah. Tapi Islam tak nak kita masuk Islam seorang-seorang, masuk syurga seorang-seorang. Islam adalah agama amar ma'ruf nahi munkar. Agama amar ma'ruf nahi munkar, sehingga dengan sifat amar ma'ruf nahi munkar inilah kita menjadi umat yang terbaik. Yahudi dia bukan agama yang mengajak orang masuk agama dia. Tuan-tuan, hari ni tak ada agenda Yahudi nak suruh kita jadi Yahudi. Cuma Yahudi nak suruh kita ikut dia je supaya tak ganggu dia. Adapun Nasrani, dia mula menyerat amar ma'ruf nak suruh orang, agama dakwah tu dia mula. Asalnya tidak. Islam memang daripada awal kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik selama kamu mengajak orang kepada ma'ruf dan mencegah orang dari yang mungkar. Maka antara ma'ruf yang paling utama ialah kita ajak orang bukan Islam datang dan masuk ke dalam agama Islam
supaya kita sama-sama masuk ke dalam syurga Allah, Tuhan yang salah satu namanya adalah As-Salam. Cuma Yahudi atau agama lain dia tak suka lah. Sebab tu ada yang fikrah pemikiran hari ni yang saya duduk sebut banyak kali dah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pemikiran pluralisme yang menganggap agama ni adalah dia lawan, dia kena faham plural lawan daripada singular. Plural lawan kepada singular, betul tak? Singular ni single, satu. Maksud apa? Hanya ada satu jalan menuju Tuhan, dan jalan itu yang Allah redha di sisi kita hanyalah Islam. Kerana Allah Ta'ala kata, inna dina indallahil Islam. Adapun pluralisme daripada perkataan plural. Plural ni lawan kepada singular. Maksud plural apa? Banyak. So banyak apa? Pemikiran bahawa Tuhan tu satu, cuma jalan nak menuju Tuhan tu banyak. Agama apa pun tak apa, selama dia menuju Tuhan, maka kita tak ada masalah. Yahudi dia menuju Tuhan ikut cara dia, Nasrani menuju pada Tuhan ikut cara dia, Hinduism menuju pada Tuhan ikut cara dia, Buddhism menuju pada Tuhan ikut cara dia. Tuhan tu tetap Tuhan, cuma cara je kita ni berbeza-beza untuk menuju Tuhan. Semua tu sama je. This is pluralism. Dia menganggap semua agama tu sama, dia berbeza cara kita menuju Tuhan. Pemikiran ni sampai ke satu tahap dia kata, biarlah orang bahagia dengan cara masing-masing. Tak payah kita ajak dia untuk ikut cara kita, sebab cara dia, cara kita belum tentu betul, sebagaimana cara dia juga belum tentu salah. Janganlah kita ajak sama orang, setiap orang tu dia bahagia dengan isteri masing-masing. Tu bahagia dengan isteri dia, kita bahagia dengan isteri kita, maka janganlah ajak orang peluk isteri kita. Ini pemikiran yang ada pada hari ini. Yang saya sebut ni tuan-tuan, memang ada status yang dibuat di Facebook oleh tokoh-tokoh mereka, dan mereka memiliki program untuk mengajak orang supaya berfikiran sama seperti mereka. Dia tidak akan redha bila kita ajak mereka masuk Islam, dia tidak akan redha. Cuma Allah Ta'ala tegur Nabi, kamu jangan cari redha mereka, mu kena cari redha Allah. So hari ni kalau kita nak ikut arus yang ada pada hari ni, dunia dah jadi global. Dakwah keharmonian agama ni dipersetujui oleh majoriti manusia. Di zaman sebelum daripada Biden, sebelum daripada Donald Trump, zaman Barack Obama lagi di Amerika, ada satu agenda mempromosikan Abrahamic religion, agamanya Nabi Ibrahim. Berarti Islam, Christianity, Judaism. Islam, Nasrani, Yahudi. Tiga ni adalah agama adik-beradik, kerana bapa mereka adalah Nabi Ibrahim. Abrahamic religion dia panggil. Mari kat kita dia panggil millah Ibrahim. Tapi millah Ibrahim pak kita ni tak berapa famous sangat. Dekat barat banyak, sehingga masuk ke dalam negara-negara Arab. Mereka buat satu tempat ibadat yang boleh dikongsi oleh tiga agama ni. Pemikiran ni dipromot
oleh orang barat kerana dia adalah Islam yang moderate, Islam yang liberal. Islam dibuang agenda jihad, dibuang agenda amar ma'ruf nahi mungkar, dibuang kefahaman supreme yang ada pada Islam. Seolah-olah siapa yang kata Islam sahaja agama yang benar, maka itu adalah radikal. Siapa yang mengajak kepada jihad, itu adalah terorisme. Siapa yang kata Islam sahaja yang benar, maka dia ekstremis. Ini agenda yang dibawa oleh barat. So kalau kita nak ikut arus mereka, maka kita pun tak cakap tentang betapa Islam sahaja agama yang benar. Kita pun tak cakap tentang macam mana Islam perlu buat amar ma'ruf nahi mungkar. Kita pun tak cakap tentang jihad. Kita kata biarlah mereka dengan agama mereka, kita dengan agama kita. Lalu kita sebenarnya mencari redha siapa? Kalau kita mencari redha Allah, kita kena kata Islam sahaja agama yang benar, walau juta manusia tak setuju, kerana yang kata Islam itu benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalam ni, kata-kata saya ni, mungkin satu hari nanti orang ambil, orang recording, orang kata ini adalah ekstrim. Seperti mana hari ini ada seorang ustaz, dia menyebut siapa yang sembah berhala dia sembah syaitan. Agama lain pun marah, sehingga akhirnya ustaz tu terpaksa minta maaf. Kerana dia kata orang sembah berhala ni sembah syaitan. Padahal yang kata sembahan selain daripada Allah tu adalah syaitan, adalah Allah sendiri. Allah yang kata. Dan Allah yang kata selain daripada Allah adalah sembahan yang batil. So hari ni kalau kita nak ikut redanya Yahudi dan Nasrani, kita akan terpesong daripada apa yang Allah bagi tahu. Tempat kita ni ada seorang ustaz terpaksa minta maaf dengan agama lain kerana padahal dia mengajar kepada orang Islam. Dia sedang kuliah kepada orang Islam, cuma ada rakaman. Dengar kepada agama lain, maka orang tu kata ini ustaz ni ekstrim, menyerang agama orang lain. Tuntut pula minta maaf. Akhir sekali ustaz tu kena minta maaf. Pasal apa? Sebab tak nak bagi nampak Islam ni ajaran ekstrim. Mana berlaku ni? Tempat kita, Malaysia. Kenapa? Kerana pemikiran yang mengatakan Islam sahaja benar sudah mula dianggap radikal, ekstrim. Dan siapa yang mempelopori ini? Pejuang-pejuang hak asasi manusia. Siapa di balik mereka? Orang-orang yang berpemikiran liberalism, pluralism dan seumpama dengannya. Ini yang kita bimbang dan kita takut. Bukan kita takut agama Islam tu kalah dah. Islam tak akan kalah. Tapi yang kita bimbang ialah pemikiran anak-anak muda, orang-orang yang mana berhati baik. Pada dia, kita tak boleh kata Islam ni sahaja yang betul, kita kena harmonikan antara kita nak tak nak. Yang menganjurkan amar ma'ruf nahi mungkar ni Allah. Yang menganjurkan jihad ni Allah. Yang kata Islam sahaja agama yang benar itu Allah. Nabi SAW, orang yang paling baik akhlaknya, paling lemah lembut ucapannya, paling baik budi pekertinya, paling indah tutur katanya, baginda lah yang ajak orang datang kepada Islam, sehingga terpaksa bergaduh ayah dengan anak. Orang gelar Nabi pemecah belah masyarakat, orang gelar Nabi ahli sihir, sampai akhirnya Islam ditindas. Maka Allah mengizinkan supaya Islam ni bangkit. Uzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu, diberikan keizinan kepada orang yang dizalimi untuk mereka membalas balik perbuatan. Akhirnya disyariatkan jihad, sehingga seorang anak terpaksa bunuh ayah dia berlainan agama dalam masa waktu jihad itu berlaku.
Kerana apa? Kerana ayah tu nak bunuh anak dia. Islam akhirnya anak tu lari-lari, ayah nak dia juga. Terpaksa anak tu pertahankan agama dia. Pada pandangan hak asasi manusia, orang ni jahat, orang ni. Tapi yang dia tak nampak ialah orang ni sedang mempertahankan agama dia. Dan yang tak nampak ialah orang ni telah sedang mencari redha pemilik alam semesta, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak ikut selera mereka, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kalau orang yang tadabbur ayat ni, nak letak ayat ni kat mana kalau dia betul-betul faham? Apa maksud walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum? Yahudi dan Nasrani tak akan redha kepada kamu sehingga kamu ikut agama mereka. Nak letak mana ayat ni? Allah Ta'ala kata walan, selama-lamanya mereka tidak akan redha. Hari ni kita tak baik, agenda baik tu baiklah, baguslah, baiklah. Tapi baik tu kalau kerana kemanusiaan, okey. Tapi akhirnya sekarang ni sehingga kita mencari redha mereka, lalu kita meruntuhkan tiang-tiang prinsip-prinsip agama kita semata-mata nak mencari redha agama lain. Kita boleh baik tapi jangan sampai menggadaikan prinsip Islam. Boleh baik, tak ada masalah, tapi jangan sampai kita menggadaikan prinsip agama kita. Masalahnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya teringat satu tulisan saifulislam.com, Ustaz Hasrizal Jamil. Dia pernah memetik kata-kata seorang ulama, saya lupa nama dia. Tapi dia memetik kata-kata tu ketika ulama ni pergi ke Turki. Dia pergi ke Turki, dia tengok patung Kamal Atatürk. Dia tengok patung Kamal Atatürk dan dia tengok atas patung tu ada burung. Dan tak lama dia tengok burung tu berak di atas patung Kamal Atatürk. Dia berfikir, alangkah hebatnya manusia itu pada zaman hidup dia, sehingga orang semua takut kepada dia untuk canggah apa yang dia kata, kerana dia adalah pemimpinnya bangsa Turki. Tapi hari ini dia telah mati. Yang ada ni hanya patung dia, bukan lagi dia. Sehingga akhirnya burung pun boleh berak atas kepala dia. Dia buat satu conclusion. Orang ni selama dia benar, dia dan sifatnya, maka dia akan berjaya. Tapi kerana kalau dia hanya pada rupa tapi tak ada sifatnya, dia seperti patung yang tak bernyawa, yang boleh orang berak atas kepala dia. Dan conclusion tu dia kata, benarlah hari ini apa yang berlaku terhadap dunia Islam. Kerana Yahudi pada hari ini, bila kita baca dalam Quran sifat mereka, apa yang Allah Ta'ala gambarkan dalam Quran tentang Yahudi sama seperti Yahudi hari ini. Yahudi tetap Yahudi seperti mana zaman Nabi, dan tetap Yahudi seperti mana zaman kita. Mereka dengan sifatnya masih lagi Yahudi. Tapi kita umat Islam hari ini, bila kita baca Quran, zaman Nabi sifat-sifat itu ada pada mereka, tapi bila kita tengok zaman sekarang ni, sifat-sifat itu sudah tidak ada lagi. Maka Islam hari ini kebanyakannya hanya ada pada nama, tidak lagi pada sifat. Maka burung akan bertenggek atas kepala kita dan dia akan berak atas kepala kita. Kerana kita bukan lagi orang yang hidup dengan sifat, sebaliknya hanya rupa dan pada nama. Inilah realiti yang berlaku pada hari ini. Sebab tu umat Islam kalau nak kembali kepada kegemilangan Islam,
jalan dia kembalilah kepada sifat yang ada dalam Quran. Apa yang Quran kata? Islam itu satu-satunya agama yang benar, maka kita pegang sungguh-sungguh Islam. Bila Islam kata qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un, maka kita jaga salat kita, kita jaga akhlak kita, kita jaga amanah kita. Yang paling utama, kita cari redha Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak cari redha manusia ni, redha manusia adalah lautan yang tidak bertepi, tak akan jumpa. Hari ni kita kuliah ni pun baca Quran sehari, tak ada kata mengarut koksi ke, bahasa Kelantan kata koksi. Tak ada kata sembang merapu, tak ada kata bawa hadis palsu. InsyaAllah lah selama kita duduk baca kitab yang baik ni, tak ada sembang kata ajak orang menjadi benda-benda yang karut marut, tak ada beramal dengan khurafat, tak ada. Selama kita duduk mengajar baca Quran dengan tafsir ni pun nak cari redha orang semua. Ada je yang tak redha. Tu kita baru sama-sama kita nak cari redha Yahudi lagi. Pakat dak dah. Baiklah kita stop. Sebagaimana Allah Ta'ala kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu tak akan selama-lamanya mendapat redha Yahudi dan Nasrani. Sebaliknya, aqbil ala ridallah. Carilah keredaan Allah. Jadi hari ni kita buat, jangan cari redha manusia, carilah redha Allah. Baik. Lalu Allah Ta'ala kata, qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam itu ialah petunjuk yang benar. Hudallahi huwal huda, petunjuk sebenarnya Allah Ta'ala kata. Jadi jangan kerana mu kata aku nak ubah apa yang Allah Ta'ala kata. Yang tak setuju tu kamu, tapi yang kata tu Allah. Aku tak akan tukar apa yang Allah kata semata-mata nak cari persetujuan kamu. Inilah yang saya sebut tadi. Kita tak akan kata tak apa, agama mana-mana pun sama je. Kita tak akan kata macam tu, kerana Allah kata innad dina indallahil Islam. Nanti apa pula kata orang non-Muslim? Kita tak akan cari redha mereka. Kita nak baik dengan mereka, nak harmoni, ya betul, tapi kita tak akan gadaikan prinsip Islam yang Allah kata. So jangan sampai ke tahap kita lose kita punya, orang panggil apa, prinsip kita semata-mata nanti apa pula orang non-Muslim kata. Pak kita banyak lagu tulan ini. Tak boleh kata macam tu, kita kan masyarakat majmuk. Nanti kalau kita kata begitu, apa pula perasaan orang kata, orang non-Muslim. Kita kata Islam saja masuk syurga, orang lain nak masuk juga. La ilaha illallah. Memanglah orang lain nak masuk juga, tapi kita kena firm hanya Islam yang Allah redha dan hanya Islam yang layak masuk syurga. Itu Allah yang kata. Kalau mereka tak setuju, kita kena pergi baik dengan mereka, cakaplah dengan bahasa apa, tapi bila tanya betul ke orang non-Muslim tak akan masuk syurga, kita kena kata itulah yang Allah kami bagi tahu. Jangan sampai kita layan, nak jaga punya hati dia. Boleh jadi ada juga kot dia masuk syurga. Ada siapa-siapa seorang tu, dia sayang punya sayang kerana dunia politik, dia sayang kepada mendiang, bahasa kita mendiang, kapasing, sayang punya. Dia lawyer, mengaku Islam. Ada seorang wanita ni, dia lawyer, dia mengaku Islam. Ada satu status dia kata dia harap kapasing pun masuk syurga. Dia harap macam tu. Kita kata ya Allahu Akbar, kita sayang kepada orang baik. Betul, kalau dia baik kita pun sayang, tapi kita tak akan sampai kata apa yang bertentangan dengan yang Allah kata. Apa yang Allah Ta'ala kata?
Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan juga orang musyrikin, mereka akan berada dalam neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya. So kita bukan nak bersifat ekstrim, tak. Tapi kita sebagai orang Islam, kita ada prinsip-prinsip agama, kita ada akidah-akidah yang semuanya bersumber dari Al-Quran, dan Al-Quran itu datangnya dari Allah, pemilik alam semesta. So, urusan mereka kita serahkan kepada Allah. Apa yang Allah Ta'ala kata, itulah yang Allah Ta'ala akan buat. Kerana Allah la yukhliful mi'ad. So kita, urusan kita, kalau betul kita sayang kepada kawan-kawan yang non-Muslim kita ni, apa kita kena buat? Apa yang kita kena buat? Ajak mereka kepada redha Allah. Itu ya tugas kita sebenarnya. Dengan hikmah, kebijaksanaan, dengan lemah lembut, dengan macam-macam cara, ajaklah mereka kepada agama Allah. Itu sahaja jalan keselamatan. Jangan kerana kita sayang kepada mereka, kita tak ajak mereka kepada agama Allah. Itu salah. Nanti akhirat nanti dia akan mari kat kita, dia kata, sampai hati kamu. Selama kamu berkawan dengan aku, kamu tak pernah kata kepada aku hanya Islam agama yang benar. Bayangkan di saat dia diseret dalam api neraka, dia akan kata kepada Allah, fulan tu ya Allah, selama dia hidup tak pernah bagi tahu aku berkawan dengan dia puluhan tahun. Tuan-tuan, agak-agak Allah Ta'ala nak kata macam mana? Apakah kita tidak akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita dah tahu? Kita pegang Islam, kita yakin Islam agama yang benar, tapi kita tak promote Islam kepada orang yang bukan Islam. Pasal apa? Kita takut dia rasa hati, kita takut benda ni sensitivity, kita takut dia kecil hati dengan kita. Itu mencari redha mereka lah tu. Allah Ta'ala kata kepada Nabi, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum. Kata Allah lagi, sekiranya kamu mengikut hawa nafsu mereka, ba'dallazi ja'aka minal ilm, setelah datangnya kepada kamu dari ilmu yang kamu perolehi dari Allah, setelah datang kepada kamu kebenaran, kamu masih ikut hawa nafsu mereka. Hawa nafsu lah tu, tak nak bagi dia rasa hati, tak nak bagi dia begini, sehingga akhirnya kita tak cakap pun tentang Islam. Selama kita berkawan, kita tak cakap pun tentang Islam, dan kita tak berani pun cakap hanya Islam agama yang Allah redha. Kalau sekiranya kamu ikut petunjuk mereka sampai ke tahap mereka buat apa agama mereka, kamu pun ikut juga apa yang mereka buat dalam agama mereka, atas nama harmoninya kita gadai prinsip Islam, ikut pula prinsip orang bukan Islam. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, kalau kamu ikut hawa nafsu mereka, agama mereka tu itulah dia hawa nafsu mereka, lain daripada hidayah. Lawan dia adalah hawa nafsu. Kefahaman mereka, mereka faham macam tu, dia rasa kerana intelektual, tapi Quran kata itu adalah hawa nafsu. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dallazi ja'aka minal ilm, kalau kamu ikut hawa nafsu mereka setelah datangnya kepada kamu kebenaran dari Allah, malaka minallahi min waliyyin wala nasir, kamu tidak akan dapat pertolongan, engkau tiadalah akan peroleh dari Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu. Tak ada orang boleh tolong kamu, tak ada orang boleh bantu kamu, tidak ada orang yang boleh menjaga kamu
andai Allah murka kepada kamu. Ini yang Allah Ta'ala pesan kepada kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak dengan tafsiran dan panggil seperti mana yang disebut dalam tafsir ini, carilah redha Allah, jangan cari redha mereka, jangan ikut hawa nafsu mereka. Kalau tidak dengan kefahaman begitu, kita tak tahu nak faham, nak letak mana ayat mereka tak redha kepada kita, dan jangan ikut hawa nafsu mereka. Sebab mereka zaman Nabi dulu tak pernah pun suruh Nabi pergi bunuh orang, tak pernah suruh Nabi berzina, tak pernah. Apa yang dia suruh? Nabi jangan ajak mereka masuk Islam. Tu je. Orang musyrikin, dia pergi jumpa dengan Abu Talib. Muhammad ni satu je kami minta, boleh tak jangan ajak kami meninggalkan agama kami dan masuk ke dalam Islam. Tu je. Kalau Nabi SAW tinggalkan yang tu, beres hidup Nabi, beres, tak ada masalah. Sebelumnya Nabi dihormati, disayangi, digelar Al-Amin, bisnes Nabi okey, orang dihormati, keluarga Nabi dimulia, bangsawan lagi. Satu je yang menyebabkan Nabi ni dipulau, dihalau, dicaci, dimaki, dihina, sebab Nabi ajak orang musyrikin meninggalkan agama mereka masuk Islam. Kalau Nabi nak kompromi bab satu ni je, orang musyrikin kata, boleh tak Muhammad jangan ajak orang masuk Islam. Kalau Nabi kompromi yang ni, Nabi akan hidup senang lenang, tak bergaduh apa. Tapi kalau itulah yang Nabi buat, agak-agak sampai dah Islam tu kat kita. Kalau kita buat juga seperti mana orang Yahudi ke, Nasrani ke, agama-agama lain ke, akan tiba tak satu hari nanti generasi yang 3 kali 4 cicit kita, mungkin anak kita tak lagi, mungkin cucu kita belum, cicit kita nanti macam mana nanti? Kita hari ni mewarisi kuatnya agama Islam zaman dulu. Tuan-tuan ingat peristiwa Natrah? Saya tak ada lagi waktu peristiwa Natrah, tapi sampai hari ni saya baca. Kerana seorang Muslim dipaksa murtad, keluar orang beramai-ramai keluar membantah keputusan mahkamah tersebut. Dengan kekuatan itu kita ada pada hari ini. Tapi hari ini pun kita dah lemah. Berapa ramai orang murtad, kita dah tak ambil kisah. Generasi cicit kita, cucu pun kita macam mana nanti? Liberalnya, pluralismnya, murtadnya, apa lagi, LGBT-nya. Bayangkan 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, kita hari ni kuat. Nenek moyang kita tu, Allahu Akbar, walaupun tak mengaji universiti, walaupun gaji tak besar, tapi bila seorang Natrah dipaksa murtad, semua orang sayang kepada agama dia. Hari ni andai orang kumpul macam kumpul Natrah masa tu, kita akan digelar ekstremis. Tak percaya tuan-tuan tengok. Sebab apa? Sebab kita lose kita punya pegangan dengan apa yang Allah Ta'ala bagi tahu. Kalau Nabi SAW ikut telunjuk Yahudi, ikut telunjuk Nasrani, ikut telunjuk, tak akan sampai Islam kat kita. Okay? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut Nabi banyak perkara, supaya jangan ikut selera orang-orang kafir. Apa dah ayat lagi saya lupa. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Dalam surah Al-Insan, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Kami turunkan kepada kamu Quran. Fasbir li hukmi rabbik. Sabarlah kamu pada apa yang Tuhan dah bagi hukum dia.
wala tuti' minhum athiman aw kafura, dan jangan kamu taat kepada orang-orang dari kalangan bukan Islam itu, athiman aw kafura, mereka yang berdosa dan kufur. Jangan kita kerana nak jaga hati mereka, maka akhirnya kita hilang prinsip agama kita. So sekali lagi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah seruan Allah kepada Nabi, dan inilah juga seruan Allah kepada semua umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua, jaga iman kita, jaga akidah kita, dan jaga umat Islam seluruh Malaysia dan seluruh dunia, agar Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kalau nak bincang bab ekstremisme, sebenarnya ekstremisme yang berlaku di kalangan agama lain lagi dahsyat daripada Islam. Yang datang bunuh kita, yang datang jajah kita non muslim. Bila Islam, cukuplah saya katakan analogi mudah, bila Islam menawan dan menakluk sebuah negara, negara itu akan jadi maju dan makmur. Buktinya kita tengok di Cordova, buktinya kita tengok sampai hari ni pun ada Taj Mahal di India. Semua tu yang ditinggalkan oleh empire penakluk Islam. Tapi tuan-tuan tengok kepada negara-negara yang ditawan oleh negara non-Muslim. Apa yang Barat dah buat dekat Afrika, apa yang Perancis dah buat dekat Algeria, apa yang Belanda dah buat dekat Indonesia, apa yang Portugis dan British dah buat pada Malaysia. Hari ini kita tidak ada satu pun monumen keagungan zaman pemerintahan Islam Melaka. Kita tahu kita ada kerajaan yang hebat, pelabuhan yang hebat, istana yang hebat, tapi kita tak tinggal walau satu pun monumen daripada zaman tersebut pak kita. Pasal apa? Itulah beza penakluk Islam dengan penakluk bukan Islam. So siapa yang ekstremis, siapa yang radikal, tuan-tuan tepuk dada, tanyalah iman. InsyaAllah ayat ni kita sambung. Kita bukan nak jadi ekstremis, kita bukan nak jadi radikal, tapi kita nak beriman seperti mana yang Allah suruh dan Allah kata. InsyaAllah kita akan sambung besok hari dalam bab ni. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.